Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah pada malam ni kita akan baca ataupun kita akan sambung semula pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Mana kita tak ingat dah gitu. Kata Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Dengar molek tak? Cek dengar molek tak? Molek dah. Wa yu'rafu al-maniyyu bitadaffuqin aw talazzudhin aw rihi tal'in aw 'ajinin idza kana ratba أو بياض بيض إذا كان جافا Baik. Jadi sekarang ni kita bincang berkenaan dengan perkara yang mewajibkan mandi. Antara perkara yang mewajibkan mandi adalah keluar mani. Yang mana apabila keluar mani sama ada daripada perempuan ataupun lelaki, sama ada melalui bersetubuh ataupun bukan daripada bersetubuh, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, maka ia mewajibkan mandi. Bagaimana kita nak tahu apa yang keluar itu mandi, apa yang keluar itu mani? Ia dekat mani dengan mandi itu dekat. Segi bandi. Lebih kurang dekat kau. Okey, di antara mani dengan mandi lebih kurang tu. Wa yu'raful maniyyu, dan diketahui mani itu bitadaffuqin, dengan keluar dengan secara terpancuk. Baik, keluar secara terpancuk. Okey, itu yang pertama. Atau talazzudin. Talazzuz. Mana benda nak talazzuz? Benda talazzuz. Siapa kata lazat? Zu. Talazzuz daripada perkataan lazat. Lazat sebenarnya daripada bahasa Arab. Ladzah. Sama je mi. Lazat mana benda mi lazat mi? Sedap. Apa anda mi? Okey. Au talazzuzin, ataupun lazat. Maksudnya rasa sedap. Au rihi tal'in, ataupun ataupun bau mayang. Tahu tak mayang? Berarti tak mayang? Mayang diulik. Mana mayang? Okey, biasa tengok tak pokoknya. Pokoknya sebelum daripada keluar buah, dia akan terbit mayang dulu. Okey, itu dipanggil tal'in. Mayang. Dia bau macam mayang tu lah. Bau dia hapok gitu. Katanya aw'ajinin, ataupun tepung yang diuli tu. Idza kana ratba, apabila adalah ia masih lagi ratban, masih lagi maksudnya dak kering lah tu ratban. Kalau dak kering, bau gitu lah, bau macam mayang. Kau panggil benda Ming, kau panggil benda tak tahu? Sudahlah. Apa yang dia panggil benda? Mayang kelapa. Betul dah, Kang?
Ha? Umbuk. Umbuk lain ni. Mana jauh umbuk. Umbuk lain, mayang lain. Dipanggil mayang tau. Semaya lain ni. Mayang. Dia orang tu mayang ulit mana mayang di ulit tu sama makna tu dah. Makna tu dah. Kedok. Makna tu dah kah? Cikgu. Dia cikgu sekolah kan. Mana tu dah? Apa tak tahu. Baik. Au bayadi baydin ataupun putih telur. Idza kana jaffa. Jadi Hazani dengan terpancuk, rasa sedap ataupun bau mayang ataupun tepung yang diuli tu kalau sekiranya dia masih lagi lembap, masih lagi basah, ataupun putih telur kalau dia kering. Tu idza kana jaffa, kalau dia kering macam putih telur. Katanya famata wujida wahidun minha kana maniyan mujiban lil ghusli. Maniyan mujiban lil ghusli. Manakala didapati ada wahidun minha, satu daripadanya, daripada 3 alamat tersebut tu. Dia ada 3 alamat tadi, 3 tanda. Maka kana maniyan, nescaya adalah ia perkara yang keluar itu adalah mani yang mewajibkan bagi mandi. Mesti kena mandilah. Tu maksud kana maniyan mujiban lil ghusli. Wa mata fuqidat kulluha, manakala tak ada kulluha semuanya, tak ada belaka hak 3 tadi, lam yakun maniyan, tidak adalah ia mani. Keluar bukanlah dengan terpancuk ataupun tidak rasa lazat masa keluar, bau pun ketika masih lagi tidak kering ada bau seperti bau tepung hak yang diuli ataupun mayang, dan masa kering tidaklah seperti putih telur, maka bukanlah mani. Kalau tidak ada 3, tak ada belaka 3 bukan mani. Kalau ada salah satu daripada 3 alamat tersebut, mani. Baik. Nampak kan? Ke tak faham ni? Faham dah? Wala yushtaratul bayadu wathakhanatu fi maniyir rajul. Dan tidak disyaratkan putih, bayad putih, wathakhanah pekat, fi maniyir rajuli pada mani lelaki. Mani lelaki tidak disyaratkan putih dan pekat, mungkin cair. Wala sufratu warriqatu fi maniyil mar'ati, dan tidak juga kuning dan cair pada mani perempuan. Tidak disyaratkan kuning dan cair pada mani perempuan. Apa yang disebut oleh ulama fiqh bahawasanya mani perempuan kuning, lepas tu dia cair, dia tidak seperti mani lelaki hak yang putih, lepas tu benda kita kata tadi pekat. Tidak disyaratkan. Mungkin berlaku sebalik. Tapi alamat dia hak tadi hak yang kita cerita atas tu. Okey, habis. Wala ghusla fi madhin, dan tidak ada mandi pada madhi. Madhi tak wajib mandi. Itu makna tidak ada tidak ada mandi pada madhi. Madhi tidak wajib mandi. Itu makna wala ghusla fi madhin, tidak ada mandi, tidak ada jenis mandi. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu dia panggil la tunafi jenis. Tidak ada jenis mandi fi madhin pada madhi. Kita di sana ada air mani dan kita di sana ada air madhi. Sayyidina Ali kana rajulan madza'a. Sayyidina Ali orang yang banyak keluar air madhi. Maka dia pun nak tahu hukum, dia pergi tanya, dia suruh seorang sahabat Miqdad pergi tanya Rasulullah. Kerana dia malu lah. Sebab air madhi ni dia keluar ketika ada syahwah, ketika duk gurau senda dengan isteri, keluar air madhi. Jadi malu lah. Dah di banyak air madhi. Faham? Dengan tok tua kan? Dengan Rasulullah. Atau kan nak pergi tanya Rasulullah, oh mikir banyak kok. Dok kata dia, kita pun sama kok. Ai. Lama kan tok tua aku fikir pula, kerek deh. Jadi malu kok lah. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia bahawasanya apa yang diwajibkan hanya basuh saja, tidak wajib mandi, basuh je. Wahwa, dan iaitu madhi ni
Dia kita ada serta lagi al-wadiyu ataupun air wadi. Nanti kita tengok pada ni. Dan itu air madhi ni adalah ma'un abyadu. Ma'un abyadu. Air yang putih. Putih raqiqun. Dia ni jernih. Dia bukanlah keruh. Lazij. Lazij ni melekit. Melekit. Faham tak lekit kan? Dia bukan macam air kecing. Mi faham tak lekit mi? Bagaimana mi? Melekit. Betul tak kita kata melekit? Betul? Ke salah ayat? Betul tak? Melekit. Faham tak melekit mi? Yakhruju yang dia keluar saat itu bila syahwah. Dengan tidak ada syahwah. Pula. Bila syahwah. Dah tak ada syahwawan ni. Sedangkan air mazi dia keluar ketika ada syahwah. Okey, gini. Setengah kitab dia kata mana setengah kitab? Yakhruju inda syahwatin bila syahwah. Dia keluar ketika syahwah tanpa ada syahwah. Apa ni nak faham? Ni pening. Dia kata kan ni? Yakhruju inda syahwatin. Dia keluar ketika naik syahwah. Ada syahwah. Tapi bila syahwah, dengan tidak ada syahwah. Pula dah. Anda mula-mula pening. Nak faham warna pula Yakhruju inda syahwatin bila syahwah. Baik. Dia gini, bila syahwah dengan makna kata bila lazzah. Tanpa merasa kelazatan sebagaimana keluarnya air mani. Air mani masa keluar dia rasa lazat. Rasa sedap. Mi kata perkataan lazat maksudnya sedap. Gitu Mi? Okey, kita guna istilah Mi. Lazat maksudnya sedap Mi. Manakala air mani ketika dia keluar memang ada syahwah tetapi tidak rasa kelazatan masa keluar. Okey, boleh faham? Bila syahwah indal mula'abah. Ketika mula'abah. Bergurau senda, main. Al-la'ab, main. Ketika bergurau senda lah, cakap kita, gitulah. Begitu juga wala fi wadiyin wa hur'ataf. Fi wadiyin ataf pada fi madhiyin. La tu la dipanggil la tauqid nafi. Wa hur'ataf fi wadiyin ataf pada fi madhiyin. La tu dipanggil la tauqid nafi. Maksudnya wala ghusla fi wadiyin, dan tidak ada mandi pada air wadi. Saat ni kita air mani kita tahu dah. Air kecing kita tak payah rayak tahu belaka. Kada hok tak tahu air kecing. Arif tahu dak air kecing Arif? Tahu belaka air kecing. Wala fi wadiyin, dan tidak juga pada wadi. Air wadi tak wajib juga mandi. Air wadi dia wahwa, dan itu air wadi ni ma'un abyadu, air yang putih. Warna putih juga. Tapi kadir yang keruh. Mana benda ni? Kadirun keruh. Maksud lawang keruh lawang ni benda? Jernih. Dia keruh. Air mani keruh ke jernih air mani? Keruh. Pakat mikir. Pakat mikir air mani keruh. Tak pernah tengok keruh ni. Air mani keruh. Air madhi jernih. Air wadi keruh. Keruh thaqin. Thaqin sama dengan mana thaqanah tadi. Thaqin isim fa'il. Thaqanah tadi masdar. Thaqin makna mana thaqin? Yang pekat. Yakhruju dia keluar aqibal baul, setelah kencing. Keluar lepas daripada kencing, nyek, tubik blender, nyek, tubik blender. Okey, itu dipanggil benda air wadi. Hukum dia najis. Adakah mewajibkan mandi? Tidak. Cuma ia membatalkan wudu. Okey, habis. Fa in syakka, maka jika syak, ragu-ragu. Syakka fa'il madhi. Fa'il dia ada fa'il dia. Fa'il mesti lepas daripada fa'il mesti selepas daripada fa'il. Fa'il bagi syakka adalah dhamir mustatir. Takdir huwa. Kembali kepada seseorang. Seorang yang berwudu, seorang yang ada wudu. Maka jika syak lah dia tu syak. Syak
Lagu mana dia syok? Halil khariju minni halil khariju maniyun au madhyun? Adakah al khariju suatu yang keluar itu maniyun, mani, au madhyun ataupun madhi? Dia syok. Bangun daripada tidur, tengok di kain di luar dia dah menda kering kerah ketu tidur lama sangat. Sampai kering air. Air hok keluar, air mani ke air wadi tak tahu. Hok keluar. Kering. Oh, kuat tidur. Start dari pagi sampai ke petang tidur. Letih benar kali ya. Letih sebab PKP pula. Jadi kuat nak tidur. Bangun, benda pula ni air mani ke air wadi tak tahu Jadi sekarang ni pastinya salah satu daripada keduanya. Betul tak? Pasti salah satu daripada keduanya. Dah ada di luar mu pakai baru bangun tidur, bukan hak orang lain tau. Duduk dalam spender pula bukan orang lain, hak mu lah tu. Jangan kata, oh hak siapa ni? Oh hak mi kali kata Naim. Duduk di spender dia tengah pakai, kata hak mi pula. Hak mu lah. Panasang PKP kat dia. Jadi okey, lepas daripada tu bagaimana cara dia nak buat? Sekarang ni salah satu daripada dua perkara tu. Ini awak lagu mana tengok. Hukum dia kena takhayyar. Apa maksud takhayyar? Dia buat pilihan sendiri, dia pilih. Dia pilih sendiri. Jawab bagi insyaka. Kalau dia syok hak keluar tu mani ataupun madhi, dia pilih dia pilih. Insya'a ja'alahu maniyan waghtasala faqat. Kalau dia menghendaki, kalau dia nak, dia jadikan apa yang keluar saat itu mani. Lepas tu dia mandi sahaja, tanpa perlu kepada basuh, kerana mani hukum dia adalah suci. Tak wajib basuh. Bukan tak payah basuh. Tak wajib basuh. Dah kalau nak basuh, basuh lah. Atau kan tak mau basuh lagu tu, nak pergi surat, nak pergi masjid. Dah lah, tak basuh. Nyakat kain tinggi, nak suara nampak. Tu tak jadi lah. Jadi daripada segi hukum, tak wajib basuh. Tak wajib. Tak wajib basuh. Apa yang diwajibkan, hanya mandi saja kalau dia memilih mani. Wa insya'a ja'alahu madhiya. Kalau dia nak, dia jadikan apa yang keluar itu madhi. Bila dijadikan madhi, maka hukum dia adalah wa ghasala ma asaba badanahu wa thawbahu minhu. Dia kena basuh setiap apa yang mengenai badannya dan kainnya daripada hak yang keluar saat ni. Benda hak yang kena kain dia, hak yang kena badan dia, kena basuh belaka. Sebab apabila dia pilih madhi, maka dihukumkan najis. Lepas tu wajib mandi tak? Tak. Wa tawadda' dan dia bertawaddu' wa la yaghtasil dan tidak mandi. Jadi kalau dia tahu hak yang keluar tu mani ke ataupun madhi, tak tahu, antara dua tu je. Mani dengan madhi pula. Mani dengan wadi baru betul. Antara mani ke wadi ke, tak tahu hak mana maka kata ulama dia boleh pilih. Nak pilih mani pun tak apa, nak pilih wadi pun tak apa. Cuma kalau dia pilih mani, dia kena mengambil hukum mani. Kalau pilih wadi, kena ambil hukum wadi. Beza mana? Mani hukum dia suci dan wajib mandi. Madhi hukum dia najis, tidak wajib mandi. Hanya wajib wuduk sahaja. Jadi kalau dia pilih mani, maka wajib dia mandi. Tanpa ataupun tidak diwajibkan, dia basuh. Kalau dia pilih wadi, maka wajib dia basuh dan wajib dia berwuduk. Dah ada dah hak yang lebih comel lagi. Kita hak lebih comel, mudah je buat dua-dua lah. Basuh serta mandi wajib. Selesai. Wuduk tak ada masalah. Sebab apabila kita mandi wajib, terangkat hadas kecil. Jadi katanya wal afdalu, hak yang paling afdal, an yaf'ala jami'a dhalik, bahawa dia melakukan kesemuanya. Buat belaka. Okay, habis. Katanya ma yahrumu 'alal junubi fi'luhu. Apa hak yang haram ke atas orang yang berjunub melakukannya. Di sana ada perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub melakukannya.
Katanya wa yahrumu bil janabati ma haruma bil hadath, dan haram dengan sebab janabah, dengan sebab berjunub. Janabah ia terjadi yang pertama dengan sebab keluar mani, yang keduanya dengan sebab memasukkan hasyafah ke dalam farak. Ia dua perkara itulah terjadinya janabah. Haram dengan sebab janabah, dengan sebab berjunub. Ma haruma, apa perkara, ma tu dipanggil fa'il bagi yahrum. Ma tu isim mausul. Isim mausul dia min siyaghil umum, di antara sirah yang menunjuk di atas umum. Maksudnya haram dengan sebab janabah, perkara haruma yang haramlah ia ma bil hadath, dengan sebab hadath. Hadath di sini adalah hadath kecil. Kita kena ingat kaedah apabila diitlaqkan. Apabila diitlaqkan maksudnya tidak diletakkan qaid. Hadath kecil ke hadath besar, ia sebut hadath sahaja, maka dia kembali kepada hadath kecil. Jadi haram, kalau nak sebut hadath besar, dia mesti kena kata al-hadath al-akbar. Dan haram dengan sebab janabah, setiap perkara yang haram dengan sebab hadath kecil. Perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadath kecil, haram juga dengan sebab janabah. Yang diharamkan dengan sebab hadath kecil, 4 perkara. Yang pertamanya adalah sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Begitu juga mengambil hukum yang sama, perkara yang pada makna sembahyang. Ulama kabul lagu tu. Perkara yang pada makna sembahyang. Seperti sembahyang. Contoh, sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur, sujud tilawah dia pada makna sembahyang. Jadi, sebagaimana sembahyang tidak dibolehkan bagi orang yang berhadath kecil, begitu juga sujud syukur tidak dibolehkan, sujud tilawah tidak dibolehkan. Okey, sembahyang. Lepas tu benda lagi. Puasa boleh tak, Mi? Kalau tak ada, kalau hadath kecil, Mi? Boleh puasa? Ingat tak boleh. Tak boleh, susah lah. Kena ambil wuduk semua. Okey, puasa tak lah. Sembahyang. Yang keduanya tawaf. Sebab kata Rasul, at-tawaf bimangzilatis salah. Tawaf sama dengan sembahyang. Sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Yang ketiganya, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Baik, okey, ni 4 perkara ni diharamkan kepada orang yang berhadath. Ngapa matang Safinatun Najah siapa lagi budak-budak? Siapa dah? Mana dalam kitab matang Safinatun Najah kata mana? Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Pejam mata je jawab. Tu baru ya. Barang siapa yang batal wuduknya, haram ke atasnya berapa perkara? Arba'ah. Berapa arba'ah? 4 perkara. Yang pertamanya, as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluh. Baik. Ngabang Abang Fendi ingat? Untung tasmik orang. Kita ingat. Lagi siap Abi. Nampak Abi speaker Abi. Okey Abi. Wa kadza, okey, setiap perkara yang diharamkan kepada orang yang berhadath kecil, 4 perkara yang kita sebut saat ni haram juga dengan sebab berjunub. Wa kadza lubthu fil masjid. Seperti ini, maksudnya seperti benda apa yang diharamkan kepada orang yang berhadath kecil, al-lubthu fil masjid, berhenti di dalam masjid. Lubth makna berhenti. Kalau hanya setakat lalu, hak tu tak ada masalah. Orang yang berjunub dia boleh lalu di dalam masjid. Sebab gitu Allah Subhanahu wa taala khabar dalam Quran, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabil. Maksudnya melengkang ataupun orang yang melengkang, dan tidak boleh juga mendekati tempat sembahyang orang yang berjunub, melengkang orang yang lalu jalan je, lalu je, melintasi sahaja tanpa berhenti, maka dibolehkan. Seperti ini al-lubthu fil masjid. Cuma sekarang ni kita nak bincang, manakah yang dinamakan sebagai masjid? Apakah yang dinamakan sebagai masjid? Ini kena bincang lah. Okey, tempat yang diniatkan untuk dijadikan masjid, sama ada masjid Jumaat ataupun tidak, dia mengambil hukum yang sama. Kita ni, surah kita ni, kita niat masjid sebab boleh iktikaf. Dah pakai orang Jumaat sini, tak boleh. Dia Jumaat mesti kena masjid yang
jami'. Kalau di tempat kita ditingkat dengan jabat agama pula. Kalau tak benda tak ada benda keizinan daripada jabat agama, berigat ah. Baik. Jadi tempat kita masjid tapi tidak boleh buat Jumaat. Surga boleh masuk tak surga? Surga, kalau kira surga bukan masjid. Tapi masalahnya surga di tempat kita, ada sebahagian surga daripada di tempat kita nama surga tapi fungsi dia seperti masjid. Surga fungsi dia seperti masjid. Maksudnya memang diwakafkan untuk sembahyang. Memang diwakafkan untuk sembahyang. Surga tu diwakafkan untuk sembahyang. Tempat tersebut diwakafkan untuk sembahyang. Dan ada sembahyang 5 waktu ada. Memang sama fungsi dia dengan masjid. Cuma dah buat Jumaat je. Maka sebenarnya dia mengambil hukum masjid. Berbeza dengan surau di RNR. Walau bagaimanapun surga, hak yang nama surga di tempat kita, hak yang ana kata mengambil fungsi masjid saat itu, ada pandangan yang mengatakan tidak mengambil fungsi masjid. Tetap dinamakan sebagai surau. Masjid ni adalah tempat yang disiapkan, yang disediakan, yang diwakafkan untuk sembahyang. Maksudnya tempat yang diniatkan untuk dijadikan tempat sembahyang. Okey, itu secara ringkas lah, secara ringkas. Baik, jadi kalau ada orang kata surga hak yang fungsi dia seperti masjid itu, dia mengambil hukum masjid, memang ada pandangan ulama. Dan ana sebenarnya memang cenderung kepada pandangan ni, walaupun ada sebahagian mengatakan dia tidak mengambil hukum masjid. Wallahu a'lam. Wa qira'atul Quran walau ba'da ayah, dan membaca Quran walaupun sebahagian daripada satu ayat. Dia ayat satu ayat, sebahagian daripada satu ayat pun tidak dibolehkan. Wa yubahu adhkaruhu la biqasdil Quran, dan diharuskan zikir Quran tapi tidak dengan qasad Quran. Zikir Quran maksudnya adalah sebahagian daripada ayat Quran yang kita guna untuk berdoa sebagai contoh. Kita guna untuk sebelum daripada makan. Sebagai contoh, sebelum makan kita baca bismillah. Selepas daripada makan kita baca alhamdulillah sebagai contoh. Sebelum daripada mandi wajib kita baca bismillah. Sebagai contoh kan, kita nak naik kenderaan, kita baca benda. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu adalah termasuk dalam ayat Al-Quran. Begitu juga dengar orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bukan mesti orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah apabila kita ditimpa musibah. Tadi kita baca Allah PKP pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan musibah tu kan? Ke tak musibah? Satu musibah. Betul tak gitu? Jadi orang yang gaji tetap bulan-bulan, tu tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Kuarantin sampai 4, 5, 6 bulan pun. Bank masuk penuh piti dalam. Ni orang yang kerja sendiri. Kan masalah kan? Masalah memang bermasalah. Jadi satu musibah. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah. As-sabirin. Jadi dia sabar. Kena sabar. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan sepotong daripada ayat Al-Quran. Jadi orang yang berjunub ketika dia dengar kematian, ketika dengar dia aksiden, ketika dengar Allah banyak pula kih di tempat tu, dekat dengan kita dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan dalam keadaan berjunub. Berjunub. Pagi petang berjunub. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, tak ada masalah, dibolehkan. Sebab itu dipanggil zikir. Tapi bukan dengan qasad Al-Quran. Tapi fa in qasad al-Quran na'asa. Jika dia qasad Quran, maka dia telah melakukan maksiat. Maksud benda maksiat derhaka, salah, hukum dia haram. Cuma ada sebahagian daripada orang, dia kata mana? Dia kata orang puang dalam keadaan haid, dia boleh baca Quran start daripada awal sampai akhir dengan qasad zikir. Ana sampai ke sekarang tak faham lagi kok mana start daripada awal sampai ke akhir, baca start daripada Al-Fatihah sampai ke Qul a'udzu birabbin nas 30 juzuknya qasad zikir, tak faham kok mana tak tahu.
kita tak faham sikit bab tu. Kok mana boleh kosak zikir start daripada awal sampai kaki? Kosak kok mana? Dia gini. Tengok kaedah hak yang disebut oleh ulama. Jadi sekarang ni apabila kita naik kenderaan kita baca inna lillahi wa inna kita mestilah balik kenderaan inna lillahi wa pula. Naik kenderaan kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia ada qarinah. Dia ada tanda bahawa penggunaan tersebut untuk menaiki kenderaan. Ketika ada qarinah, kita baca tersebut untuk tujuan lain, maka ia tidak akan jadi Quran melainkan dengan qasa al-Quran. Okey, boleh faham? Boleh faham? Itu hak yang disebut oleh ulama fiqh. Ketika kita nak makan, kita baca bismillah. Maka ada qarinah untuk kita mengambil keberkatan sebelum lagi pada kita makan. Yang mana qarinah tersebut memalingkan daripada Al-Quran. Dia tidak akan jadi Quran melainkan dengan ada qasa untuk baca Quran. Sebab sekarang ni qarinah bukan Quran. Okey, boleh faham? Boleh faham. Sama juga kita kedengar orang mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan tersebut ada qarinah. Ketika orang mati kita ucap, dia panggil ada qarinah yang memaling ucapan tersebut daripada Al-Quran. Maka ia tidak akan jadi Quran melainkan dengan qasa Al-Quran. Okey, boleh faham? Sebab itulah ketika orang tu dia baca start daripada awal sampai akhir dia kata qasa zikir, kita tak tahu qarinah mana yang memalingkan daripada Al-Quran kepada zikir. Okey, boleh faham. Jadi kalau orang puang yang haid, dia nak baca juga Al-Quran, jangan ada pusing gitu lah. Jangan ada pusing kosak Al-Quran start daripada awal sampai kosak zikir start daripada awal sampai akhir. Jangan pusing gitulah. Tak kena pusing gitu. Ada kalau nak baca juga ambil pandangan mazhab Maliki yang mengharuskan perempuan yang haid benda membaca Al-Quran. Sama ada dia orang hak yang ngajak ataupun tidak, tapi hak yang sebaik-baiknya adalah pandangan majoriti ulama. Tapi kalau dia orang hak yang ngapal Quran main dak ulang takut lupa, maka boleh dia ambil pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki di antara mazhab mu'tabar. Cuma pandangan mu'tamad dalam mazhab Maliki adalah diharuskan ketika darah sedang keluar. Apabila darah berhenti tidak boleh juga, mesti dia kena mandi. Okey, habis. Katanya fa in qasada al-Quran 'asa awi dhikra aw la syai'a jaz. Kalau dia qasa al-Quran itu salah. Ataupun kalau dia qasa zikir saja, maka hukum dia adalah harus. Sama juga la syai'a. Dia tidak qasa benda. Quran dak, zikir dak. Duk semata dia orang wai belagu ni. Orang wai belagu, mula dia masuk lagu tu, dangdut. Lepas tu masuk lagu tu. Tiba-tiba dia tarik Al-Quran. Masa dia tarik Al-Quran, dia bukan qasa zikir, bukan qasa Al-Quran. Dia nak belagu je. Faham tak? Aku baca Quran saat ni, baru sedar. Orang belagu, orang tak belagu, dia tak tahu kala benda lah. Orang yang suara sedap macam mi tu, dia faham lah. Ni kan? Jadi orang suara sedap kan, dia belagu sama. Mula masuk belaka. Rock. Lepas tu lagu black metal. Macam-macam lagu Last sekali puas dah, dia masuk Quran pula, belagu Quran pula kan. Masa dia ucap saat ni tu, dia tidak qasa zikir dan dia tidak qasa Quran. Dia hanya nak belagu. Tanpa disedari hak yang dibaca saat ni tu, hak yang dilagukan adalah Al-Quran. Tiba-tiba baru sedar. Okey, sebagai contoh kan. Baru sedar dibaca Al-Quran. Maka tu maksudnya tidak ada qasa zikir dan tidak ada qasa Quran. Maka ketika tu harus. Maksudnya dia tidak melakukan perkara yang haram. Katanya, walahul mururu fil masjid wa yukrahu li ghairi hajah walahu ay wa yajuzu lahu, dan harus baginya, bagi al-junub. Al-junub maksudnya orang yang berjunub. Kalau janabah berjunub, al-junub orang yang berjunub. Murur lalu fil masjid, dalam masjid. Sebab Allah Ta'ala kabur gitu dalam surah An-Nisa ayat 42, wala junuban illa abiri sabil, dan tidak juga orang yang berjunub. Orang berjunub tidak boleh mendekati tempat solat. Tidak boleh mendekati tempat solat, yakni masjid,
melainkan hanya sekadar lalu jalan sahaja. Lalu je. Lalu, contoh kita kata warna lalu. Masjid, rumah dia alik tu. Masjid panjang. Dia nak pergi alik tu. Kalau dia pusing gini jauh. Biar masuk ke dalam masjid lah. Lepas tu tak ada masalah. Jadikan masjid sebagai laluang dia. Boleh tak ada masalah. Ataupun dia duduk dengar kuliah maghrib. Tadi anak contoh dah. Di Surau Bukit tadi. Buat contoh pula kali lagi. Tapi contoh ni lebih kurang je. Cuma ada beza sikit je. Duk dengar kuliah maghrib. Mimpi basah ni. Orang muda sedia dah tengah-tengah muda ni. Tengah kuat belaka tengah-tengah muda ni. Gas kuat sangat tengah muda ni. Lambat tidur sikit mimpi lalu. Jadi mimpi bangun, aku duduk dalam masjid, wajib kena turun lalu. Masa nak turun, nak pergi start kereta, kunci tinggal pula atas masjid. Nak buat mana? Nak suruh orang ambil? Tolong ambil kunci hamba. Orang kata dah apa nak masuk sendiri. Ni tengok basah berjeruk. Takkan nak rayak gitu. Takkan nak rayak gitu. Silap orang rakang, tok dalam Facebook, dok keselok nganga. Okey. Jadi, cara dia lagu mana? Masuk je lah. Tak ada masalah sebab ambil sabil. Siapa masuk, ambil kunci. Tak payah berhenti. Kawan kita tanya, warna gaduh nak pergi mana? Mari, kejap lah, kejap. Gaduh. Rayak gaduh. Gaduh apa? Nak balik mandi wajib dulu kata. Banyak gitu. Allah. Walahul mururu fil masjid. Wa yukrahu li ghairi hajah. Cuma makruh kembali kepada al-mururu fil masjid li ghairi hajah, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, hal tu tidak makruh. Contoh nak ambil kunci, nak pergi ke sebelah sana sebab pendek sikit perjalanan sebagai contoh. Maka hak tu tidak menjadi masalah, tak makruh. Harus serta tidak makruh. Tapi kalau saja je, masuk tubik. Nak main dengan malaikat kan? Malaikat cakap nak tulis. Pergi serik lalu, tak berhenti. Kadang-kadang manusia ada kok jadi ngaruk gitu kan. Dah kan masuk, kalau berhenti, dosa. Malaikat tulis dosa. Ni, dah tulis kata. Dah tulis. Kadang-kadang manusia ada hak yang mikir ngaruk gitu. Pelik manusia Allah Ta'ala jadi ni. Ada hak yang pelik-pelik macam-macam kan. Allahu Rabbi. Manusia. Jadi hukum dia, kalau saja-saja duk main dalam masjid, dia kata aku nak berhenti pun, aku masuk situ juga ni. Dah apa buat gitu? Saja je. Puas duk saja. Pak lain kabak belaka dah. Dah tak ada tempat nak pergi ni. Situ nak pergi, situ nak pergi, polis jaga belaka. Main dalam masjid ya. Contoh. Okey. Wa yukrahu li ghairi hajah. Faslun fi kaifiyatil ghusl. Fasal pada kaifiyat mandi. Katanya yabda'ul mughtasilu bitasmiyah. Orang hak yang mandi saat itu, orang yang nak mandi wajib itulah, dia mulakan dengan tasmiyah, dengan menyebut nama Allah. Tasmiyah menyebut nama Allah. Bismillah. Memada dengan bismillah. Cuma ulama bincang mana hak yang lebih comel, baca bismillah sahaja ke ataupun bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan hak yang paling afdal adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau baca setakat bismillah sudah memadai. Sudah mendapat asal sunat. Seterusnya katanya thumma bi izalati qadar. Kemudian lepas daripada baca bismillah, menghilangkan kekotoran. Mana hak yang ada kekotoran, tengok benda celah kemaluan apa sekali, buang tu kekotoran. Kemudian thumma wudu'in ka wudu'is salah. Kemudian berwuduk seperti wuduk sembahyang. Ambil wuduk dulu. Sunat sebelum daripada mandi wajib, ambil wuduk. Thumma yufidul ma'a ala ra'sihi thalatha. Kemudian curuh air di atas kepala 3 kali. Ambil air gauk, curuh atas kepala 3 kali. Ambil air gauk, curuh atas kepala 3 kali. Hak yang Rasul buat gitu asalnya. Ambil air gauk, curuh atas kepala 3 kali. Kita dah nak gauk-gauk dah. Sebab kita ada paip. Okey, basuh atas kepala tu. Basuh daripada atas. Ketika dia basuh curuh air atas kepala 3 kali, nawiyan raf'al janabah. Dia saat itu seorang yang berniat mengangkat janabah, awil haidhi ataupun haid, ataupun berniat
istibahatas salah aw istibahatas salah, ataf pada kata raf'a. Tadi nawiyan raf'al janabati wal haidi, ataf pada al janabati, niat mengangkat haid, hadas haid, mengangkat hadas haid, ataupun awistibahatas salah, meniat mengharuskan sembahyang, bolehlah ke? Meniat mengharuskan sembahyang. Jadi berarti niatlah, niat mandi wajib ke ikutlah. Wa yukhallilu sya'rah, dan dia menyelati akan rambutnya. Masukkan jari jemari di celah-celah rambut. Hak rambut panjang lah. Hak tak ada rambut nak buat warna ni. Faham? Hak jadi rambut panjang. Thumma ala syiqqihil ayman, kemudian di atas bahagiannya yang pihak kanan ni, syiq, bahagian pihak kanan salasan 3 kali. Thumma al-aysar salasa, kemudian al-aysar pihak kiri sebanyak salasan 3 kali. Itu cara mandi. Biasa tak baca ada sebelum daripada ni tersebar dalam WhatsApp, dia sebut mandi, cara mandi Rasul adalah mula daripada kaki. Biasa tak? Anda pernah baca dalam WhatsApp sebelum ni. Dia kata mandi Rasulullah mula daripada kaki, lepas tu naik kepada lutut, naik kepada peha. Biasa baca? Memang tak biasa? Ada sebelum ni, tapi lama dah kan? Ada. Biasa baca tak? Ke buat agak itu? Kan setakat baca buat. Sebenarnya tu bukan. Hak tu sebenarnya reka-reka je. Hak tu mengarut je sebenarnya. Hak tu tak betul. Dia kalau kita tengok kepada hadis yang menceritakan tentang mandi Rasul, bukan daripada kaki tapi daripada kepala. Tentang mandi Rasulullah. Cuma kalau orang tu nak mandi daripada kaki, tak ada masalah. Hak yang salahnya menisbahkan benda tersebut kepada Rasulullah, sedangkan Rasul tidak kata. Hak tu adalah suatu kesalahan. Hak tu adalah satu kesalahan. Dia tidak boleh kita menisbahkan kepada Rasulullah benda yang Rasul tidak kata. Ni mandi, cara mandi sunnah. Cara mandi Rasulullah, ambil daripada kaki, lepas tu naik sikit kepada lutut, lepas tu naik kepada peha, naik kepada pusat, naik kepada kok, lepas tu barulah mandi seluruh kepala. Dia kata ni mandi sunnah. Itu sebenarnya tidak betul. Tidak ada satu hadis pun yang menyebut hal tersebut. Baik. Dia kita nak kata benda tu Rasulullah buat apa semua sekali, mesti kena ada sandaran. Nak reka-reka tak boleh. Cuma kalau nak buat tak ada masalah. Bukan kata tak boleh nak buat. Boleh je nak mandi gitu. Apatah lagi kalau sebahagian daripada orang-orang tua, dia kata benda setelah daripada tajribah, dia uji, dia buat semua, mandi lagu tu dapat mengelak daripada sakit kepala. Maka boleh, tak ada masalah buat. Cuma jangan nisbahkan benda tersebut kepada Rasulullah. Maulana ada tak pernah jumpa hadis yang menyatakan tentang hal tersebut? Tak kan? Anda cari tak pernah jumpa. Tak akan nak buat cari. Tak jumpa pun. Hak yang ada daripada kepala. Hak yang diriwayat dalam beberapa hadis sahih daripada kepala, bukan daripada kaki. Cuma memang ada orang tua di tempat kita, dia kata antara petua untuk tak memberi sakit kepala, pening kepala, benda mandi daripada kaki. Sehingga ada seorang nama Ustaz PI, dia tok imam di musalla di Istana Syarqiyah Cenderai. Ustaz PI, dia kata dia kalau sedemang lagu mana tak pernah sakit kepala. Tak pernah sakit kepala. Kita tak demam pun sakit kepala. Dia demam pun tak sakit kepala dia. Ana kata dah apa sakit kepala. Dia kata start daripada dulu dia akan mandi bahagian badan tu. Rasa sejuk badan baru naik kepala. Baru dia mandi kepala. Rasa sejuk badan. Dia demam pun dah sakit kepala. Tak pernah sakit kepala dia. Kita kata kita tak demam sakit kepala. Susah kata demam dah soroyak. Allah. Jadi kalau nak buat tak ada masalah. Nak buat tidak menjadi masalah. Akan tetapi janganlah menisbahkan hal tersebut kepada Rasulullah kerana tidak ada sandaran yang sahih. Wallahu a'lam. Wa yata'ahadu ma'atifah. Dia yata'ahadu. Kita buka apa dah jam? 19. 10 minit ya. Okey, yata'ahad ni maksudnya memberi perhatian lebih lah. Ma'atifah terhadap lipatan-lipatannya. Dalam tubuh kita ada tempat lipatan-lipatan, kita beri perhatian lebih agar rata air. Takut tak rata air.
Wa yadluku jasadah. Dan dia saat itu gosok tubuh badan dia. Dia hak yang dia cerita ni dicampur di antara hak yang sunat sekali dengan hak wajib. Dia hak yang menjadi rukun kepada mandi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dua sahaja. Yang pertamanya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Yang keduanya adalah niat. Sebenarnya kena kata niat dulu. Niat, lepas tu meratakan air seluruh tubuh. Ngapa tak lagi? Bab tu. Furudul ghusli ithnani. Yang pertama an-niyatu, yang keduanya wa ta'mimul badani bil ma'i. Baik. Dia gosok tubuh dia. Gosok tubuh hukum dia adalah sunat. Kalau tak gosok tak ada masalah, sah wuduk dia. Wa fil haidi, dan pada haid, darah haid. Mi kena ingat mi. Kalau mi keluar darah haid, ni kena buat benda ni mi. Wa fil haidi tutbi'u atharad dam. Perempuan tu kena mengikuti akan kesan darah. Kan haid, darah haid kan dia keluar kan kok melalui faraq perempuan. Dia darah haid ni busuk. Maka setelah daripada darah haid kering, maka perempuan tu kena letak firsata miskin, secebis daripada kasturi, wangian. Kalau zaman kita banyaklah alat-alat yang boleh mewangikan kemaluan perempuan. Jadi lepas daripada bersih saat itu, dia ambil kain ke ataupun kapas ke, tok. Kalau dulu kasturi, letak kasturi, lepas tu dia pun letak pada tempat yang keluar darah untuk menghilangkan busuk darah, untuk berhias kepada suami. Tu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, satu ketika ada seorang perempuan daripada puak Ansar mari jumpa dengan Rasulullah. Ditanya Rasulullah, bagaimana cara dia nak mandi daripada haid? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha. Mengambil secebis daripada kasturi, gunakan untuk bersuci dengan kasturi tersebut. Dia pun kata, ya Rasulullah, kaifa atatahhar? Bagaimana aku nak bersuci dengan kasturi? Kata Rasulullah, tatahhari biha. Dia kata, kaifa atatahhar? Subhanallah, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat Rasulullah tutup dengan kain madu. Subhanallah. Kebetulan Aisyah ada. Aisyah pun heret. Fajtadhabtuha, kata Aisyah, aku heret dia, aku khabar. Tatabba'i biha atharad dam. Ambil benda tu, pergi letak pada tempat keluar darah, kesang-kesang darah, supaya hilang bau busuk. Sama-sama puang mudah lah. Orang lelaki, kita nak rayak warna kan, nak rayak sesa, malu buat kita. Macam Gana mula-mula dulu lah, kalau mengajar bakhid Allah, kalau kena orang puang ada, jadi benda yang kita nak kabar tu nak kabar, malu jadi. Dan ni dak lah, hilang lah sikit. Dak lah malu mana, tapi mula-mula malu. Lepas tu setengah-setengah makcik pun dia tanya tu, tanya memang lepas-lepas sungguh. Allah, gitu kita, Allah gitu. Dia tanya. Nakal-nakal sungguh. Okey. Jadi ni sunat lah, sunat selepas daripada bersih daripada haid, perempuan saat itu kena wangikan tempat keluar darah. Nak wangikan dengan benda? Pada asalnya dengan kasturi. Sebab dalam hadis Rasulullah sebut kasturi, sebab hak yang paling afdal kasturi sesuai dengan hadis. Namun kalau tidak ada kasturi, carilah pewangi-pewangi di zaman kita berlambak. Di zaman kita berlambak. Dah PKP nak beli mana? Shopee ya? Payah benda. Shopee ada kan? Dia Shopee. Fatimah pandai sebut Shopee ni tau. Umur 3 tahun pandai dah Shopee. Nakal sungguh dah. Allah budak ni. Fa illam tajidhu fatiban ghairah. Kalau tidak ada kasturi, maka carilah wangi yang hak selain daripada kasturi. Fa illam tajidhu fatina. Kalau tidak ada juga, maka guna tanah untuk menghilangkan bau hak yang busuk saat ni. Fa illam tajidhu kafal ma. Tak ada agak tanah ataupun tanah takut ada kumang dan seumpamanya, sebagai contohlah. Baik, maka memadai air, bersepasal dengan air dah lah. Katanya wal wajibu minhu syai'an, apa yang diwajibkan daripadanya, daripada mandi, dua perkara. Yang pertamanya an-niyatu inda awwali ghaslin mafrud.
ataupun inda awwali ghasli mafrudin. Niat ketika awal basuh apa yang diwajibkan. Basuh apa yang diwajibkan. Awal-awal basuh apa yang diwajibkan, niat. Jadi kalau kita niat selepas daripada basuh-basuh dulu baru niat, maka tak jadi. Jadi kita mandi selesai dah ingat nak mandi wajib. Malam tadi bermimpi. Lepas tu kita mandi dah ingat nak niat. Lepas daripada mandi, oh, aku tak berjunuk tadi. Niat tadi tak jadi lah. Sebab kita niat setelah daripada mandi. Dia niat mesti sebelum daripada melakukan ibadat. Tidak boleh niat ibadat dulu baru niat. Tak jadi. Mesti kena niat dulu baru ibadat. Tapi kalau kita sedar sebelum daripada mandi wajib, kita nak pergi tandah ni, kita nak pergi mandi wajib, kita buka air, kita nak mandi wajib, ada niat dah tu. Allah dah ingat sekarang nak niat. Dah ingat sekarang. Dah apa tadi kan nak masuk tandah kan, nak pergi bilik air kan, kata nak mandi wajib. Yelah memang nak mandi wajib. Masa saya buka tu memang saya ingat lagi saya nak mandi wajib. Lepas tu masa kena air saya dah ingat saya nak mandi wajib, dah ingat nak niat. Lepas tu tak kena tu, tak kena ni, tak kerti niat gitu. Tak faham makna benda niat. Niat ni ada kesedaran mu nak mandi wajib. Jadi kita buka air sedar nak mandi wajib, niat dah tu. Bukan mesti sahaja aku mandi wajib 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allah, bukan gitu. Bukan mesti gitu. Allah Rabbi. Wa ta'mimu sya'rihi wa basharihi bil ma', dan meratakan bulunya dan kulitnya dengan air. Rata belaka. Hatta ma tahta qulfati ghairil makhtun, sehingga apa yang berada di bawah qulfah. Mi makna benda qulfah mi? Kulit benda mi? Kulit hak yang dikerak ketika sunat tau. Kulit pula mi. Okey, di bawah qulfah, orang hak yang tidak makhtun, benda makhtun, orang yang tidak sunat. Dia memang bab sunat-sunat takut dia. Umur apa dah lah ni? 29. Dak sunat lagi, dok lagi. Sebut sunat tu ketua dah lutut. Dak sunat ni. So asa sunat tu 3 kali pesang. Nak pergi atas hospital. Dak sunat nak warna dia dah sunat lah ni. Dia dak panggil sunat dah, dia tu wajib dah dia. Balik dah wajib dah. Kita kata tidak berkhitan. Baik, maka di bawah kulit cakap kita di bawah kulit di hujung kemaluan yang wajib dikerak dia kira anggota zahir. Maka dalam mandi wajib mesti kena basuh di bawah tu. Faham? Nak basuh mana? Pandai-pandai mu, siapa suruh budak sunat? Pandai-pandai mu Wa ma yadhharu min farji thayyibi idza qa'adat li hajatiha, dan apa yang zahir daripada farak as-sayyib. As-sayyib ni maksudnya perempuan yang telah berkahwin. Idza qa'adat li hajatiha, apabila dia duduk untuk hajatnya. Kalau dia duduk untuk hajatnya, nak qada hajat, dia ada tempat yang terbuka sikit, tu wajib dibasuh. Dia berbeza dengan anak dara lain. Katanya walau syara'a thumma ahdatha fi asna'ihi tammamahu. Sekiranya syara'a ni masuklah ia. Masuk di dalam berwudu. Berapa dah jam? Okey, 28. Kalau sekiranya dia masuk dalam mandi, dia syara'a ni masuk dalam mandi, dia mula dah mandi, thumma ahdatha, kemudian dia berhadas, ketuk, fi athna'i, pada tengah mandi, tammamahu, menyempurnalah ia, seorang dia akan mandinya. Itu bukan mandi ya. Tengah-tengah mandi berok ketuk, ada apa, tak ada masalah, sebab ketuk dia tidak merosakkan mandi wajib. Okey, gitu nak khabar. Walau talabbada sya'aruhu wajaba naqduhu illam yasilil ma'a ila batinih. Okay, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah dia sambung balik pada minggu-minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi walaupun mungkin minggu akan datang kita akan PKP, jadi tetap insyaAllah kita akan teruskan pengajian kita ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya.